Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasiru wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah kepada hadis yang 356, iaitu kecek mengenai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah satu kali keluar pada waktu yang manusia tak tubik berlaku. Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka pergilah kepada rumah seorang sahabat nama Abu Haisam dia. Maka apabila mari jumpalah ceritanya sikit jumpa. Summan talaqa bihim ila hadiqatihi fabasata lahu bisatan. Summan talaqa ila nakhlatin faja'a bikinwin fawada'ahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afala tanaqqaita lana min rutabihi faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi faakalu wa sharibu min zalikal ma' faqala sallallahu alaihi wasallam hadza wallazi nafsi biyadihi minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah zillun baridun wa rutabun thayyibun wa ma'un baridun. Fantalaka Abu Haisam liyasna'a lahu ta'am faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tazbahanna zata darrin fazabaha lahum anaqan aw jazyan fa'atahum biha fa'akalu faqala sallallahu alaihi wasallam hal laka khadimun qala la qala fa iza atana sabyun fa'tina fa'utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laysa ma'ahuma salisun fa'ata'u Abu Haisan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhuma faqala ya Rasulullah ikhtar li faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innal mustasyara mu'tamanun khudh hadza fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bihi ma'rufa. Fantalaqa Abu Haisam ila imra'atihi fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atuhu ma anta bibalighin haqqahu ma qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi an ta'tiqahu faqala huwa atiqun faqala sallallahu alaihi wasallam innallaha lam yab'as nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitanatun la talwuhu khabala wa man yuqa bitanatas su'i faqad wuqiya. Summan talaqa bihim, kemudian Abu Haisam pun bawa Rasulullah berjalan
kepada tak kebun dia. Bawa Rasulullah kepada hadiqatihi, bawa Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi ke kebun dia. Maka dia pun menghampar ke satu hamparan. Kalau kita ke apatika lah. Apatika dalam kebun dia, maka Rasulullah duduk, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar duduk situ. Kemudian dia pun pergi ke kebun dia. Dalam kebun dia juga pergi cari buah tamar, buah rutab dengan buah bisir. Maka dia pun buat mari satu tanda. Satu tanda ada belakang. Buah tamar Mekah, rutab pun ada, bisir pun ada. Bisir ni buah tamar sebelum daripada rutab. Ya, buah tamar ni banyak peringkat. Kok paling sedap lah bisrun. Bisrun ni warna kuning kerah. Sekarang di Malaysia ada jual banyak. Ia ada takar. Ia warna kuning dan kerah lagi. Masih kerah lagi. Rasa dia manis seperti gula. Ni paling sedap sekali. Apabila tamar tu mula lembut, dia jadi lembut dah. Maka dia panggil rutab. Rutab ni buah tamar basah Mekah. Ni kedua sedap. Ada orang berahi rutab, ada orang berahi bisir. Apabila dia kering, maka dia jadi buah tamar. Maka bisir dengan rutab ni sedap. Maka Abu Haisam pun bawa lah kepada Rasulullah setangkar. Ada belakang. Bisir pun ada, tamar pun ada belakang. Maka dia pun letak di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kenapa kamu tidak bersihkan rutab sahaja? Rasulullah kata, kenapa kamu buat mari rutak lalulah, petik-petik lalu mudah kita nak makan. Ni kalau buat mari standar ke payah ke? Katanya Rasulullah. Hak ni hukumnya ulama kata boleh kalau kita mengatur. Kalau kita orang tua panggil mengatur lah. Kita pergi rumah orang. Kita sebagai tetamu boleh tak kita minta permintaan. Mau buat lagu ni, buat lagu ni. Minta tisu ke, minta basuh tangan ke. Boleh tak kita minta benda macam ngatur kepada itu. Boleh hukum dia. Dalilnya Rasulullah kata apa tak buat mari buah tamar lalu mudah. Jadi Rasulullah mengatur. Kalau kita tetamu mengatur lah. Maknanya mengaruh-aruh tuan rumah. Boleh ke tak? Boleh hukum dia. Maka katanya Abu Haisam kata, Abu Haisam nama dia. Moga dia. Rasa Abu Haisam dah nama dia ni. Abi Haisam kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hamba buat mari setakat ni nak suruh mu pilih ya Rasulullah. Tengok ni, sahabat dulu tak erti. Kalau di hadapan Rasulullah, dia rasa pilihan Rasulullah lah yang paling terbaik. Sedangkan dia tahu bisir tu hak sedap, rutab tu hak sedap. Tetapi aku ya Rasulullah, mu nak makan bisir sebentar, nak makan rutab ke, nak makan buah tamar. Boleh ke ada mu nak makan hak kering boleh. Tu maknanya sunat kita sebagai tuan rumah memberi hak istimewa, hak layanan paling terbaik kepada tetamu kita. Kalau boleh, bukan kata nak suap mari puyuk diri. Kalau kita masuk mari ngaku puyuk, ngaku oli, tak lah. Tetapi, beri kebebasan kepada tetamu kita. Maka, sahabat-sahabat Rasulullah dan dua orang sahabat dia makan dan minum air. Makan, minum air. Kenyang lah. Dan sunat kita, sebelum daripada makan benda berat, kita makan buah dulu. Apa makan buah? Pertama, benda itu mudah kita nak sediakan. Buah tamar tak payah masak dah, pakai ambil tu boleh makan selalu. Maka sunat kita wahai adik dah dulu benda hok boleh makan direct dulu. Sebagai permulaan panggil mukaddimah sebelum makan benda berat, makan dulu. Dan sunat makan buah sebelum daripada makan benda berat. Maka sahabat mari makan, Rasulullah makan buah tamar dulu. Sunat makan benda manis kerana dia bantu tu ni perut kita ni menghadam makanan, menghancurkan makanan. Hadam ni bahasa Arab. Maknanya menghancurkan makanan. Jadi makan buah ni membantu perut kita menghancurkan makanan. Jadi nak makan benda berat lepas ni mudah nak hancur. Jadi kalau kita dessert ke apa dia makan lepas buah ni makan lepas pada makan nasi dah. Dia makan sebelum daripada makan nasi. Kerana dia membantu perut kita menguatkan maidah perut untuk menghancurkan makanan berat lepas ni. Maka Nabi kata, Allah apabila Rasulullah makan dengan sahabat dia sehingga rasa kenyang. Saat ni lapar maka Rasulullah pun rasa kenyang. Maka Rasulullah rasa nikmatnya lah kenyang ya Allah. Maka Nabi pun bersabda tiba-tiba, sesungguhnya ini, yakni makan buah tamar, makan bisir, makan minum air ni rasa nikmatnya. Sesungguhnya demi Allah yang mana jiwaku berada di kuasa dia, di genggaman kuasa dia. Sesungguhnya ia adalah satu nikmat yang akan ditanya pada hari kiamat. Rasulullah kalau bapak nikmat, teringat lalu. Bimbang takut nikmat ini boleh melalaikan dia daripada Allah.
Makan buah tamar ya. Duduk atas pasir, duduk atas tikar ya. Nah, maka Rasulullah pun selalu sebut lalu takut sahabat-sahabat dia terlalai daripada nikmat yang begitu nikmat sehingga lupa orang yang memberi nikmat. Bukan orang yang beri nikmat, Allah Ta'ala lah yang memberi nikmat. Lagu mana kita? Rasulullah kata benda sedikit lagu ni pun nikmat, bimbang-bimbang takut benda ini melalaikan dia daripada Allah. Nabi kata zillun baridun, tempat teduh yang sejuk. Tempat teduh zillun, maknanya tempat yang dia ada bayangnya. Rasulullah duduk bawah pohon tamar, baridun sejuknya ya Allah. Rutabun tayyibun, buah rutak yang enak-enak. Allah lah, dah duduk tempat teduh boleh makan buah rutak. Maun baridun, air yang sedap pula, air yang sejuk pula. Maka ini semua nikmat yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tu boleh sikit. Kita nikmat banyak. Nikmat makan nikmat rumah, nikmat kenderaan, nikmat tempat tidur, nikmat macam-macam nikmat. Adakah nikmat itu boleh menarik kita daripada melupai Allah Ta'ala? Maka Nabi sentiasa berpesan, apabila boleh nikmat, berhati-hati, takut nikmat itu menyebabkan kita lupa daripada Allah. Sedikit saja sahabat boleh nikmat. Kalau kita tak kecek lagi bab lalai kau gapo dia baru boleh nikmat sikit dah. Tapi sahabat Rasulullah pesan dah. Maka Abu Haisam pun pergi balik rumah dia. Berarti kebun dia dengan rumah dia tu dekatlah depan rumah kau gapo dia. Jadi dia duduk dalam kebun dia, maka dia kelik rumah dia kata nanti ya Rasulullah, saya kelik nak buat makanan. Sini makanan, saat ni makanan dah. Berapa kali makanan? Sini kalau ta'aman berarti makanan yang dimasak, matbuh. Matbuh ni benda yang dimasuk seperti kambing ko, sup kambing ko, gula kambing ko, roti roti ko. Tu makanan orang Arab. Nasi khabu tu tak ada lah. Tu nasi khabu tu bid'ah belakang, nasi daging apa semua Nabi tak makan lah benda lagu tu, muka tak ada. Maka sahabat pun buat makanan, yakni gula kambing ko ataupun roti. Maka kata Nabi, apabila Abu Haisam nak kelik rumah dia, nak pergi sembelih kambing, nak buat gula, maka katanya Nabi, mu jangan sembelih mu jangan sembelih kambing hok ada susu. Nyanyo kata. Nabi kata, mu jangan sembelih kambing hok ada susu. Kerana apa nyanyo kok anak dia nak sembelih? Maka sahabat pun Abu Haisam pun sembelih lah. Anak kambing. Inaka ni anak kambing lah. Anak kambing jantan. Au jadian. Jadian ni anak kambing jantan. Yang umur setahun atau lebih. Lebih kurang lagu tu lah. Jadian ataupun anakon. Berarti anak kambing yang usia dia 6 bulan ke setahun. Ni tengah sedap ni anak kambing ni, masa ni tengah manis anak kambing. Maka lepas pada siap masak tu, maka dia bawa datang kepada Rasulullah. Maka sahabat Rasulullah dengan sahabat dia pun makan. Lepas pada makan kenyal tu, maka Rasulullah kata, ya Abu Haisam, mu ada pekerja ke tak? Kebunmu ni besar, kambingmu pun ramah. Mu ada pekerja ke tak boleh bantu kamu rumah-rumah menyelesaikan benda ni? Maka katanya Abu Haisam, tak ada ya Rasulullah. Maka katanya Rasulullah gini, sebab mu buat baik kepada hamba, Rasulullah ni suka kalau orang buat baik kepada dia, dia balas selalu. Gini, kalau ada hamba perai kau apa dia, kita dapat hamba, dapat habuai saya, mu mari jumpa dengan aku. Mari jumpa dengan aku nak beri hadiah. Gapo dia khadai kepadamu. Maka apabila lagu tu, keliklah Rasulullah. Apabila kelik Rasulullah, maka takdirnya Rasulullah dapat habuai 2 orang hamba. Maka apabila dapat 2 orang hamba, maka datanglah Abu Haisam mari temu dengan Rasulullah ni. Rasulullah ni bukan kata saya, Abu Haisam ni bukan kata sungguh sangat nak hamba, tetapi gapo dia? Kerana Rasulullah kata mari. Jadi macam seolah-olah perintah. Maka dia kata dah kira-kira kalau kita saya boleh buat sendiri, tapi dah Rasulullah suruh kita mu juga, maka gilah kerana ada hikmah lah Rasulullah suruh pergi jumpa dia. Maka Abu Haisam pun gilah temu dengan Rasulullah. Maka berkata Nabi, pilih salah satu daripada 2 orang ni. Nak pilih kat mana? Maka berkata Abu Haisam, ya Rasulullah, pilih kat hamba. Ya Rasulullah, tolong pilihlah kepada saya. Saya rasa Rasulullah pilih tu lebih afdal lagi. Jadi sunat bagi kita, dalam apa-apa urusan kita suruh orang yang lebih takwa. Ingat,
Kalau kita nak mesyuarat, kita cari pendapat kau gapo dia, sekalipun pendapat tu berkait dengan dunia kau gapo dia, sunat kita cari orang yang takut Tuhan, orang yang bagus, orang yang jujur, orang yang tidak ada kepentingan, orang yang ada agama, kau orang tak ada agama tak apa, yang penting dia tak ada kepentingan kepada kita, orang jujur, orang baik nah. Kadang-kadang orang baik ni orang biasa saja, maka dia ada kemahiran dalam bab ni, kita tanya dia nah, mudah-mudahan dia pilih menurut bimbingan daripada Allah Ta'ala, kerana dia orang ni bagus nah. Maka katanya Nabi, innal mustasyara mu'taman. Sesungguhnya orang yang diminta pandangan itu mesti amanah. Mustasyar, orang yang diminta pandangan mesti amanah. Yakni kalau orang minta pendapat kita, kita mesti amanah. Kena royak. Benda ni molek ke, benda tak molek, hukum dia wajib kita bercakap. Sehingga bercakap benda aib orang pun tak apa. Contohnya kalau ada orang nak ada urusan dengan seorang lelaki. Misalnya dia tanya pendapat kita, lagu mana saya ada nak buat syarikat lah, nak buat nego dengan si fulan bin fulan. Maka wajib bagi kita orang yang diminta pendapat bercakap jujur. Kalau kita tahu orang lelaki saat ni tak jujur, kita wajib kena ayat dia. Gini, saya rasa awak tak sesuai nego dengan dia, kerana dia ni gini. Wajib kena royak nah, supaya orang ni tidak tertipu. Jangan kita kata tak apa lah, insya-Allah lah tu dia baik tu. Nama kita malah royak aib dia. Jangan, wajib kita memberitahu supaya orang lain tidak tertipu. Nah, tu al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diminta pendapat itu mesti amanah. Nah, biar beritahu aib orang pun tak apa. Nah, ni antara sebab boleh kita beritahu aib orang, boleh mengopak mengenai seseorang kerana orang minta pendapat kita. Nah, maka apabila Rasulullah kata lagu tu, maka Rasulullah kata ambil lelaki ni. Sesungguhnya aku melihat ia sembahyang. Antara pilihan hamba ni, maka Rasulullah kata ambil hamba ni lah. Kerana apa? Kerana hamba tengok dia ni sembahyang, berarti kuat agama. Maka katanya nak dalam syarah kata, kalau nak pilih gapo-gapo benda tu baik, kena cari orang yang kaki sembahyang. Kaki sembahyang ni insya-Allah, sebab Rasulullah beri sebab kenapa dia pilih hak ni. Dan sunat kita, kalau orang tanya pendapat kita jawab apa dan kita sebab lah. Jangan tak sebab. Jangan kita kata, okey saya pilih A lah. Kita tak sebut apa kita pilih A. Kita kena sebut apa kita pilih A. Supaya apa? Supaya mudah orang tu nak terima pendapat kita. Kecuali guru kita. Kalau guru kita cakap ayat gini. Kita tak perlu tanya apa dia kata lagu tu, apa dia pilih pendapat itu, sebab apa? Kadang-kadang dia nak menguji kita. Betul ke tak kita percaya kepada diri dia 100%. Nah, tapi sebagai kalau orang biasa saja, maka kita kena beri sebab. Sebab apa kita pilih benda lagu tu, kita kena beri sebab. Jadi Rasulullah beri sebab kenapa dia pilih hamba tu, kerana hamba tengok dia sembahyang. Maka hamba nak pesan ya kepada kamu wahai Abu Haisam, buat moleklah kepada dia. Hamba ni hamba pilih dia ni kaki sembahyang. Nah, tapi hamba pesan kepadamu ni buat moleklah kepada dia, buat baiklah kepada dia. Maka Abu Haisam pun bawa kelik lah hamba dia tu, berjumpa dengan isteri dia, bawa kelik ke rumah. Maka dia memberitahu kepada isteri dia akan Rasulullah pesan. Rasulullah pilih ni kepada kita hamba ni. Dan Rasulullah pesan kepada saya supaya hamba buat baik kepada hamba ni. Maka berkatalah isteri dia, wahai suamiku, sesungguhnya kamu tidak akan boleh buat baik sebagaimana Rasulullah pesan kecuali kamu bebaskan dia. Jadi Rasulullah pesan untuk buat baik kepada hamba ni. Maka tidak adalah benda yang paling baik bagi hamba adalah membebaskan dia. Baru dia cerita. Rasulullah rupanya suruh hamba bebaskan dia. Tetapi Rasulullah sebut dalam benda sindir. Maka katanya Abu Haisam kata tak apalah, saya bebaskan kamu. Maka hamba tu pun merdeka. Maka ada sahabat pun mari beritahu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membangkitkan seorang Nabi ataupun pemimpin mana-mana kecuali ada pendamping dia. Mana-mana Nabi, mana-mana pemimpin, siapa dia kah raja kah, mesti ada pendamping dia, iaitu orang yang dia ambil pendapat dan mesyuarat. Orang yang ia ambil pendapat dan dia ambil mesyuarat, ambil kata-kata dia, iaitu tempat rojokkan dia. Kita mesti ada tempat kita rojokkan. Apakah pendapat, sama ada orang tua, orang yang kenal Tuhan, orang yang arif billah, orang yang kecek tak ada kepentingan, orang yang memang Allah Ta'ala sungguh dia fikir, maka kita kena ada minta nasihat orang-orang alim kau gapo dia. Maka kita pertama katanya Rasulullah,
Tidak ada dibangkitkan Nabi ataupun pemimpin kecuali baginya dua pendamping, dua orang yang sentiasa memberi pendapat. Pertama, hak duk suruh buat baik dan mencegah benda mungkar. Hak ni baguslah. Kedua, iaitu pendamping, orang yang sentiasa beri pendapat yang tidak mencegah kejahatan. Berarti pendamping yang jahat. Siapa dia yang siapa dia yang terpelihara daripada teman buruk ataupun orang yang beri pendapat yang buruk, maka dia telah terpelihara. Cerita ni kena ada tempat orang rojokkan. Tu Nabi kata. Jadi Nabi puji Abu Haisam ni seolah-olah isteri dia ini adalah pendamping dia, tempat dia sentiasa bermusyawarah. Maka Rasulullah puji isteri dia ni iaitu bitanah, maknanya orang yang selalu beri pendapat yang baik-baik. Rasulullah puji kepada isteri dia. An Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqulu inni la awwalu rajulin aharaqa damman fi sabilillahi azza wa jalla wa inni la awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillah laqad ra'aituni aghzu fi isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam ma na'kulu illa waraqa syajarati wal hublati hatta taqarahat ashdaquna wa inna la ahadana la yad'u kama tad'u syatu wal ba'iru wa asbahat banu asadin yu'aziruni fid din wa qad khibtu izan wa khasirtu wa dhalla amali. Berkata Qais bin Abi Hazim berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ia sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas kata, akulah orang yang pertama yang menumpahkan darah ketika berperang fi sabilillah. Akulah orang yang mula-mula menumpahkan darah fi sabilillah. Iaitu siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita dia, Rasulullah bagaimana ataupun sahabat duduk kumpul, tiba-tiba orang kafir mari nganying. Mari nganying kepada Rasulullah, mari nganying kepada sahabat, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ambil tulen uta, pegang, ambil katok atas orang kafir. Maka berdarah muka dia. Katok dengan tulen. Maka dia lah orang yang membela agama Allah Ta'ala dan menumpahkan darah kerana Allah Ta'ala. Dia orang pertama. Sesungguhnya akulah awal lelaki yang memanah dengan anak panah pada sabilillah. Dan dia lah orang yang pertama memanah. Orang pertama yang memanah ketika fi sabilillah. Ni sohor ni. Sa'ad bin Abi Waqqas ni masyhur dengan panah dia. Sohor lah panah yang tepat. Rasulullah pun sentiasa memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya ketika aku ni duduk berjihad dengan Rasulullah, aku melihat diri aku ni satu kali aku pernah melihat diriku. Yakni aku tengok aku sendiri pernah berperang dengan satu kumpulan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang-perang ada satu ceritalah. Rasulullah hatta sahabat ni pergi perang. Maka apabila pergi perang, Rasulullah beri bekalan makanan, akhir sekalinya putus bekalan makanan, habis bekalan makanan. Maka apabila habis bekalan makanan, maka katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kami makan daun-daun pokok. Wal hublah ni pokok-pokok macam berduri lah. Buah-buah hak jenis berduri, pokok daun-daun pokok dan buah-buah berduri. Tak tahulah pokok kaktus kau gapo dia kau pada pasir. Katanya orang kata dah. Ulama-ulama India, kalau Maulana India syarah maksud kekah pokok sini, berarti sahabat-sahabat dulu makan sirih. Biar sebab Maulana ni dia beri sirih. Sirih pinai tu kan, warna merah tu cerik juga gitu. Maka dia kata dalil gapo dia kau makan sirih pinai ni, sahabat ni makan daun dulu. Daun gapo dia kata daun sirih. Manakala ulama-ulama sebelah Sana'a pula, sebelah Shimali pula menyatakan makan daun ni makan daun gak. Daun qat ni panggil gak lah. Daun gak. Daun gak ni pokok dia makan untuk tambah tenaga, untuk baca kitab, untuk berzikir. Tu makan daun kayu dan makan. Sehingga katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga pecah habis ni bibir saya ni. Pecah sini. Asdak ni sini. Hujung mulut. Pecah habis. Luka habis kerana makan daun kayu dan buah-buah yang berduri. Sesungguhnya salah seorang daripada kami qada hajat
sebagaimana kambing dan unta-unta. Apabila makan daun kayu ni gak, apabila keluar najis pun najis sopo najis kambing, sopo najis unta. Nah, tak ada gapo dia, tak ada lemak, tak ada gapo kering gitu ya. Maka asbahat Banu Asad, maka jadilah Bani Asad mencela dan mengeji kami dalam pegangan agama kami. Kebak susah duduk dengan Rasulullah. Bani Asad mengkeji, jika begitu aku rasa kecewa dan rugi, maka sia-sialah amalanku. Maka kalau aku rasa rugi duduk dengan Rasulullah, maka rugilah aku pada masa itu. Berarti itulah kehidupan duduk dengan Rasulullah. Susahnya sahabat-sahabat diuji macam-macam. So, Rasulullah sendiri diuji dan sahabat-sahabat sendiri diuji. Sehinggalah Islam berjaya. Kita tengok hari ni sampai ke seluruh dunia. Hasil daripada pengorbanan orang-orang awal dulu menyebar ke agama Allah Ta'ala. Mungkin kerana, dan kita yakin, bukan mungkin lah, yakin dengan keikhlasan pokok dia, sehingga ke Allah Ta'ala bantu mereka dan sebar ke agama ini dengan sebar sungguh-sungguh. Kita ni hanya penerus kepada usaha dan niat orang-orang dulu sahaja. Qala sami'tu Khalid bin Umar wa Shuwaisa Abar Raggad. Qala ba'asa Umar bin Al-Khattab Utbah bin Ghazwan faqala intalik anta wa man ma'aka hatta iza kuntum fi aqsa biladil Arab wa adna biladil Ajan fa aqbilu hatta sekat ni dulu baca surah hadis ni. Wallahu a'lam.